أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan dengan mengucapkan sekali lagi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berehat 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad, ya, walaupun pada kebetulannya tidaklah pun berehat, ya, banyak juga kita program-program yang kita adakan hari Ahad. Namun kita pagi ini menyambung perkongsian kita kepada kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha. Saya akan kongsikan skrin sekarang. Dan kita buat mute dululah, ya, rakan-rakan kita. So, kalau tuan melihat di senarai sekarang ni, kita sudah memasuki muka surat yang kedua, ya. Muka surat kedua. Kalau kita tengok imbas balik muka surat 1 dulu, kita telah berkongsikan semua kalimah-kalimah daripada alif lam ha sebanyak 50 kes, ya, dan senarai itu sehinggalah yang terakhir minggu lepas kita buat hari Jumaat, ya, hari Jumaat ayat 51 surah 16, ya, kita mengupaskan kalimah la tattakhidhu dalam 2 cara, ya, 2 cara, iaitu pertama tu kita membentukkannya dengan menggunakan kaedah fi'il mudhari' yang majzum, ya, fi'il mudhari' yang majzum untuk membina kalimah la tattakhidhu. Kemudian hari Jumaat tu kita buat satu lagi kaedah dia, iaitu kita terus membuat pembentukan tu dengan menggunakan pendekatan fi'il nahi terus, ya, sebab fi'il nahi ada dia punya acuan tersendiri, ya. Kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan di sini, dua kaedah yang kita buat tu ataupun 2 pendekatan tu ialah, pertama kita menggunakan kaedah fi'il mudhari', iaitu kita ambil iaitu fi'il mudhari' yang ke-8, jadi kita ambil acuan yang ini, ya, yafta'ilu. Acuan yafta'ilu, dan kita selepas tu kita jazamkannya, ya, supaya dia menjadi fi'il mudhari' yang majzum. Kemudian barulah kita tambahkan la, ya, tambahkan la untuk menjadikan dalam konteks fi'il nahi. Itu yang kaedah yang pertama. So, kaedah yang kedua, kita gunakan terus acuan fi'il nahi, ya, yakni fi'il nahi ini kita gunakan terus, iaitu kita ambil acuan la tafta'il. La tafta'il ini adalah fi'il nahi wazan ke-8. Fi'il nahi wazan ke-8, ya. So, dua-dua boleh, ya. Sebab dia mempunyai komponen yang pertama ialah la nahi dan fi'il mudhari' yang majzum. So, boleh gunakan fi'il mudhari' dulu pun boleh, yang ini, ataupun, ya, terus kepada
acuan fi'il nahi wazan ke-8 untuk terus membentuk dia dalam bentuk fi'il nahi, kemudian jamakkan dia, ya, sebab semua acuan kepada kata terbitan dia bukannya dalam bentuk jamak, dia bentuk mufradah. Jadi tambah waw alif ziyadah, jadilah la tafta'ilu. Acuan dia la tafta'ilu, tetapi dalam konteks itu daripada alif khazal dia menjadi la tattakhizu, ya, la tattakhizu. Itu yang kita telah kongsikan hari Jumaat, ya, la tattakhizu. Dan kita telah habis bincangkan ayat itulah, konteks kalimah ni di dalam ayat tu. Hari ni kita pergi ke muka surat 2. Bermakna muka surat 2 ni tuan-tuan ada 50 kes lagi lah. So kes alif lam ha daripada nombor 51 hingga ke 100. Ya, maknanya ada 50 kes lagi. Semua sekali berapa? 147. Ya. Okey, sebelum kita pergi kepada setiap ayat itu, cuba mari kita imbas. Ya, imbas semua kalimah-kalimah yang kita nak kupaskan yang berkaitan dengan alif lam ha, yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha menjadi kata terbitan ilahun. So cuba kita tengok kepada kalimah-kalimah yang ditandakan warna merah saja, ya, dalam kes 50 ni. Adakah kita boleh mengenal dia, ya? Okey. So yang pertama sekali, ini adalah daripada ayat yang sama, ya, yang kita buat hari Jumaat, ya. Yang sama di hujung dia, sebab dia ada 2 kalimah di sini yang terbabit. Ilahaini dengan ilahun, ya. Ilahaini dengan adanya tanda ya sukun dengan nun baris bawah tu menunjukkan bilangan dia yang, ya, bilangan dia yang musanna, ya, musanna. Dan diterangkan dengan isnaini itu mengkonfirmkan bilangan dia yang musanna, ya, 2 orang. Okey. Ilahun, apa tanda dia? Tandanya ialah dhammah tanwin, menunjukkan dia adalah kalimah yang mufradah, nakirah dan marfu'. Ya, dia mufradah singular, kemudian dia nakirah, ya, dan dia marfu'. Itulah ilahun. Okey. Yang seterusnya kita imbas dulu, ya. Kita tengok ilahan. So kenapa dia ilahan? Dia mengambil baris fathah, dan baris fathah kepada ha tu kemudian diikuti dengan alif mad, ya, alif mad. Ilahan. So ilahan menunjukkan apa? Dia sudah menjadi kalimah yang mansub, ya, mansub. Mansub biasanya berkait kepada ada seseorang yang melakukan sesuatu ke atasnya, dia menjadi objek. Ya, ilahan sudah menjadi dalam bentuk objek, ya, sebagaimana di sini sebelum ni, di sini dia objek, ya. Di sini dia mansub untuk 2, yakni mansub untuk mufradah, ya. Mansub untuk dia, bilangan dia ialah singular, ya, dan dia juga nakirah dan mansub, ya, mufradah, mufradah nakirah yang mansub, yakni mufradah nakirah tetapi marfu'. So kenapa ilahan ni menjadi mansub?
ya, kerana ada kalimah ya inilah kata kerja taj'al, ya. Taj'al tu kamu menjadikan, so sudah tentulah ilahan tu ialah objeknya kepada taj'al, ya. Kalau kita nak cantikkan sedikit, ya, kita letak sini adalah objek. Objek bahasa Arab dia ialah maf'ulun bih. Sebab itulah dia mansub tu, ya, mengambil tu mengambil baris atas tanwin, ya. So semua isim mansub bila dia mansub yang nakirah, dia perlu mengambil alif mat selepasnya, ya. Selepas dia fathatain tu, baris 2 fathah tu kena diikuti dengan huruf alif mat. Alif tu dipanggil alif mat sebab dia berfungsi sebagai alif mat. Ketika waqaf lah, ya. Ketika waqaf. Kalau dia dalam pembacaan wasal, ya, alif mat ni tidak berfungsi, ya. Jadi kita baca dia ilahan akhara. Ilahan akhara bermakna dalam pembacaan wasal alif ni tidak berfungsi, ya. Dia digugurkan dalam bacaan. Dia hanya berfungsi apabila kita mewaqafkan ilaha 2 harakat. Itu saja. Okey. Ilahan di bawah pun sama. Ya, ini pun sama. So sepatutnya kita sudah mengenal dia sama. Okey, tengok ayat dia sama pun, ya. Walaupun ayat dia ayat berbeza, tetapi konteks dia samalah. So ini ada apa? La taj'al. Janganlah kamu menjadikan. Jadi bila janganlah kamu menjadikan, dia mesti ada objek dia. So objek dia ialah ilahan. Begitu di sini, ya, dalam ayat yang lain, wala taj'al. Janganlah kamu menjadikan, objek dia ialah ilahan. Sebab tu dia mengambil tanwin baris atas yang membawa status yang mansub. Okey. Alihatun. So apa dengan alihatun yang kita boleh kenal dia? Ya, yang pertama sekali dia ada alif bertanda panjang tu sekarang tidak lagi ditulis dengan alif tanda panjang tetapi ditukarkan kepada mad badal, ya. Mad badal lihatun itu menunjukkan jamak kepada alihun, ya. Alihun bertukar kepada alihatun, itu dipanggilkan jamak taksir lah, ya. Jamak taksir kepada alihun. Kemudian dia mengambil baris yang dhammah menunjukkan i'rabnya yang marfu', ya. So di sini jamak, kemudian nakirah, ya. Dia jamak nakirah yang marfu'. Dan itu cara kita mengenal. Okey, bila dia marfu', apakah pengertian marfu'? Konteks dia adalah subject matter, ya. Dia adalah perkara utama yang nak diceritakan di dalam ayat tu. Dialah the main player lah, bahasa Inggeris panggil, ya. Dia the main. Maaf Tuan, ada soalan. Alihatun tamma mutah itu dia manas. Jadi konteks ayat di sini mana? Apa udukan? Alihatun tamma mutah. Jamak taksir. Oh,
Ya, jamak taksir dia ambil dalam dengan konteks muannas. Oh, Bila jamak taksir semua jamak-jamak taksir dalam konteks mana? muannas singular ya, sebab tu dia ta mabutah tu dia ke singular ya. Walaupun pada hakikatnya, pada zatnya dia jamak. So tapi sebab dia mengambil bentuk jamak taksir tu, so jamak taksir dia dalam ayat Al-Quran dikira sebagai satu kumpulan. Oh, satu kumpulan. Satu kumpulan muannas. Kumpulan. Satu kumpulan muannas ya. Jadi bila nak menggunakan dalam ayat itu dia menggunakan muannas mufradah lah. Ianya alihah dia Tuhan. Alihah. Dan ini konteks mana sih yang konteks saya ni? Ya. Faham. Okay. So alihan sama, tak ada masalah. Kita dah kenal dia. Yang ini ya. Alihan. Sudah kenal dia. Dunihi alihan. Okey, alihatan adalah yang ini, alihatun dia mengambil yang mansub. Yang ni tadi dia marfu. Ya. Marfu di sini bezanya ialah i'rab sahaja. Dia masih lagi jamak taksir muannas mufradah. Ya, jamak taksir muannas mufradah sebagai satu kalimah dia adalah mufradah dan muannas. Hakikat dia adalah jamak ya. Maknanya Tuhan. So alihatan adalah kumpulan Tuhan. Satu kumpulan Tuhan. So kenapa dia mansub? Sekali lagi mesti ada amil dia ya, mesti ada pembuat dia menjadi mansub. Ya. Jadi apa pembuat yang jadi mansub ialah yang inilah ittakhazu ni. Maknanya mereka mengambil ya. Mereka mengambil min dunihi dari selain padanya Tuhan. So alihatan mestilah jadi mansub sebab dia adalah objek. Itulah sebabnya dia mengambil tanwin baris atas. Lihat apabila dia muannas ya, dia mengambil tanwin baris atas sebagai objek, dia tidak ada alif mad ya, tidak ada alif mad. Kalau dia bukannya muannas macam ni ya, dia akan mengambil alif mad selepas tanwin fathah. Yang ni sebab ada ta mabutah ya. Ta mabutah tidak mengambil alif mad selepasnya. Okey. Ilahukum. Okey, ilahukum ialah ilahun ditambahkan dengan kum ya. Bermakna ilahun ni adalah marfu'. Lihat dia hilang tanwin dia ya, hilang tanwin dia. Ya, ni hu bukannya hun ya. Asal ni ialah ilahun. Ya, so bila dia hilang tanwin dan ada kalimah kata isim selepasnya, so kita sudah mengenal yang ilahu ni adalah mudhaf. Ya, mudhaf. Dan kum tu ialah mudhafun ilaih. Ya, kum tu mudhafun ilaih yang majrur ya, sebab dia mudhafun ilaih dia mesti mengambil i'rab yang majrur. Dan berada dalam satu kalimah kan? Bila dalam satu kalimah dua titik lah. Dua kata nama yang bergabung dengan pertalian idhafah.
Oh, betul idafah ya. Ha. Okey. Ya. So ini adalah idafah ya, ila hukum Tuhan kamu. Ya, Tuhan kamu. Okey, ilahun kita dah jumpa sama dengan atas tanya. Alihati, kita sampai ke alihati sekarang. Okey. So alihati ni adalah juga idafah ya. Adalah juga idafah. Iaitu asal dia ini dia apa dia? Alihatin. Alihatin ya, asal dia. Maknanya kalau kita pecahkan ni, dia akan menjadi pecahan dia apa, komponen alihatin dengan ya mutakallim. Ya, ya mutakallim. Ya mutakallim ni adalah mudhafun ilaih. So bermakna sini juga adalah idhafah. Ya, asal dia alihatin menjadi alihati itu adalah mudhaf. Ya yang terakhir itu satu kalimah, iaitu ya mutakallim, yang menjadikan dia domir lah ya, mutakallim ni domir aku. Ya. Yang biasa digunakan dalam bentuk objek dan juga mudhafun ilaih. So ta ni sebenarnya apa? Ta ni sebenarnya ta marbutah yang ni lah. Alihatin, baris bawah alihatin tambah dengan ya, jadilah alihati. Okey. So ini kes idhafah. Kenapa dia baris bawah? Kerana ada kalimah an. Sebelum ni an ni adalah kalimah harfun jar ya. Harfun jar, sebab tu dia akan membuatkan alihatun menjadi alihatin. Menjadikan majrur. Kemudian alihatin tu digabung dengan ya mutakallim menjadi alihati. Okey, yang ni alihatan, kita sudah lihat yang tadi banyak dia ada tak di atas alihatan, kita dah sudah ya. Ni dia lah. Alihatan samalah. Mufrad, ya, kalimah tu mufrad ya, tapi alihatan tu adalah jamak taksir. Dia mufrad, muannas, nakirah dan mansub. Ya, tu cara nak mengenal alihatan ni. Ya. So apabila kita menterjemahkan, jangan terjemahkan sebagai Tuhan yang mufrad ya. Mufrad tu hanya kaedah saja. Nak mengatakan kalimah ni adalah singular muannas dan ditandakan dengan ta marbutah. Tetapi makna kepada kalimah tu jangan singular pula. Ya, dia adalah jamak. Jadi jamakkan dia lah. Okey, kenapa dia menjadi objek? Ya, kerana ada amil dia. Amil dia ialah kata kerja. Yang inilah wattakhazu lagi. Ya, wattakhazu, jadilah dia yang mansub. Okey, teruskan ilaha. La ilaha. Okey. Yang ni yang kita dah jumpa banyak kali dah dalam muka surat pertama ya, la ilaha. So apakah keunikan sini ialah
ilahun dia mengambil baris atas yang tidak bertanwin. Ilahun asal dia menjadi ilaha selepas la, ya, selepas kalimah la. So yang ni membabitkan kaedah yang dipanggil la nafiyah lil jinsi, ya, la nafiyah lil jinsi. Maknanya lam tu menafikan keseluruhan jenis ketuhanan. Maknanya dia kata tidak ada Tuhan. Itu maksud dia, ya. Dia dah nafikan. Senafikan senafi-nafi. Itu dipanggil la nafiyah lil jinsi. Setelah dinafikan, barulah dikatakan siapa yang wujud. Yang wujud ialah illahu. Itu dia. Jadi ilaha di sini tidak wujud. Yang wujud ialah illahu. Kecuali dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah lah. Ya. Dia di sini ialah Allah. Dan Allah tu siapa? Allah tu lahul asma'ul husna. Okey. Ini sama, ya, kes yang sama. La ilaha illa sama, ya. Cuma di sini dia tak gunakan hu, dia gunakan ana. Ya, di sini dia gunakan la ilaha illahu. Di sini dia gunakan ana. Kenapa digunakan ana? Ini adalah percakapan. Ya, maknanya Allah tengah berfirman di sini. Innani anallah. Sesungguhnya aku ana sekali lagi, aku adalah Allah. Allah yang apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan ana. Ini Allah tengah berfirman lah, berkalam. Ya. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, ini sudah menjadi fi'il amar lah. Sembahlah aku, waqimis solah, dan dirikanlah sembahyang lizikri, untuk memperingati aku. Ana domir na. Ana. La ilaha illa ana domir na. Ana ni yang domir. Ana domir. Ana isim apa domir lah. Domir jadi. Domir apa? Domir kepada nahnu. Oh, domir wilanu. Okey. Dan ilahukum, kita dah jumpa tadi, iaitu bentuk apa? Idhafah. Ya, ilahun dengan kum membentuk idhafah. Ilahu tu adalah mudhafun mudhaf, kum adalah mudhafun ilaih. So kum adalah mudhafun ilaih yang majrur, ya. Walaupun dia tidak ada baris bawah, ya. Sebab baris bawah bukannya majrur. Baris bawah hanya tanda kepada majrur. Mana kalimah tu kalau dia majrur, dia tidak mengambil baris bawah pun dia tetap majrur. Okey, ayat seterusnya ni dia silap lah, ya. Yang sepatutnya bukan Musa tu yang dimerahkan. Ya, sepatutnya dia merahkan yang ilahukum.
Yang ni. Ilahukum. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Dan dalam ayat ni ada dua kes lah. Ya. Satu lagi yang ni lah. Wa ilahu. Ada dua kalimah tu yang perlu dibincangkan ya, dalam konteks kalimah yang dibentuk daripada alif lam ha. Sepatutnya di sini Tuhan tu subjek. Mungkin Musa dia subjek di sini. Dia Musa Ya. ni subjek lah. Dia silap subjek matter ni, subjek dia ke sepatutnya Tuhan ni. Tengok konteks ni. Apa dia ni? Wa ilahu Musa. Itu konteks apa tu? Konteks idhafah lah tu. Idhafah juga lah. Idhafah. Musa tu yang mempunyai Tuhan kan. Konsep kepunyaan idhafah dalam bentuk kepunyaan. Ya. Sebab tu ha tu tidak ditanwinkan. Ni ha ni kan. Ya. Sebab dia mudhaf. Oh, ya. So bila dia mudhaf, Musa tu menjadi mudhafun ilaih. Musa sekarang mengambil i'rab yang majrur. Okey, so kita berhenti di sini tujuh untuk hari ini ya. Sudah 7.47. Dan besok kita akan sambung ke melihat kalimah-kalimah lain tu bermula daripada ilahika ya. Ilahika dan seterusnya nombor berapa dah? Tapi dia tak beritahu nombor berapa, cuma kita nak tahu berapa banyak lagi kita scroll ke bawah lah. Itulah sampai ke hujung ya. So hari ini kita melihat secara imbasan saja ya. Kalimah ilahun, ilahan, alihatun, ilahan, alihatan, ilahukum, ilahun, alihati, alihatan. Lepas tu lam nafiah lil jinsi, ada beberapa kes di sini. Dan akhir sekali ilahukum dan juga ilahukum wa ilahun ni. Dan besok kita akan sambung kepada ilahika pula. InsyaAllah. Itu cara-cara ya kita nak mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Okey. Ada apa-apa soalan? Straightforward ya. Sebab kita dah buat muka surat pertama tu adalah 50 kes dah ya. Kita buat bukan saja kalimah daripada alif lam ha, kita juga membincangkannya kalimah tu dalam konteks setiap ayat yang digunakan ya. So muka kedua kita buat yang sama. So hari ini dengan besok kita cuba imbas saja ya. Kalimah-kalimah tu nak melihat sama ada kita mengenal ke tidak apabila melihat kalimah-kalimah tu. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.